this video ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama hadirin. Muka surat 1, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Saya lajukan ya sebab kita tak punya masa yang panjang, hadisnya agak banyak. Paling kurang kita boleh bicara beberapa hadis. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tu saya suka sangat. Masjid ni memang terkenal. Adalah yang buat halaqah-halaqah Al-Quran tu ya. Tapi lebih bagus selepas tadarus Al-Quran, tafaqquh ilmu. Ni di dalam majlis ni tafaqquh ilmu lah namanya. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa ghadd al-basar wa hifdh al-lisan wa qira'at al-Quran ya Rahim ya Rahman ya Karim ya Mannan. Allahumma arzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah warzuqna wa a'inna 'ala qiyamiha wa ihya'iha birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Syukran jazilan Abang Haji dan Kak Aja Salwa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bertemu lagi sejak hampir setahun. Ingat lagi ke muka kita ni. Malam hari ini masa yang sangat berharga di bulan Ramadan. Setiap saat nilai ibadah. Hatta orang yang tidur pun dapat juga pahala. Kalau diniatkan, tambah lagi pahala. Contoh, dia tidur, tapi jangan dalam sekarang, jangan nanti sementara tunggu ustaz ataupun di rumah dan petang. Kalau dia tidur, niat satu, malam ni supaya kuat untuk qiyamul lail. Satu dah pahala situ. Sekejap lagi nak baca Al-Quran, pahala lagi. Supaya tidur tu tak, mengumpat orang, pahala lagi. Supaya tidur dapat ketenangan fikiran sehingga tidak fikir keaiban orang lain, tidak memikirkan keburukan orang lain. Itu 4 pahala. Tidur nak amalkan sunnah dengan mengiring sebelah kanan, tangan diletakkan ke pipi. Allahumma salli ala Muhammad. Dibaca Bismikallahumma ahya wa amut ke amut wa ahya. Dua-dua boleh, dua-dua boleh. Jangan sampai tak baca, sebab saya dah cerita kat sini. Bismikallahumma tu, itu kuat dia punya hikmahnya. Siapa yang belum tahu hikmahnya, tanya dengan orang yang tahu. Ke orang tahu tu dah lupa, tak ingat, baru setahun. Kan Kak Aja kita cerita hari itu, disebut di dalam tafsir Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir, dalam tafsir Al-Quran beliau yang sangat masyhur, yang namanya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Cerita di situ, bukan tafsir itu, tetapi beliau sebut di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, bukan dalam tafsir tadi ya, Al-Bidayah wa Nihayah. Saya ringkaskan saja sebab dah 7 kali cerita benda ni. Di zaman datuk-datuk Nabi dahulu, maksud di zaman pembesar-pembesar Quraisy Arab dahulu ya, Makkah. Orang Arab Makkah, nature mereka berniaga.
sampai di satu tempat, rehat. Rupanya kawasan itu kawasan jin. Kawasan jin. Sebahagian yang duduk di situ membunuh, ceritanya panjang ni, sebab kita nak cerita hadis, kita pendekkan saja. Ada seekor ular dibunuh. Ular tu sebenarnya adalah jin. Ular tu. Akhirnya datang seorang nenek bawa tongkat dan pacakkan tongkat di tanah. Ketika itu binatang-binatang lari bertempiaran, sebab yang dapat tengok jin ni binatang. Susahlah mencari balik, dapat balik. For the next day, datang lagi makcik tadi tu. Hentak lagi, bertempiaran lagi, binatang lari, cari lagi, susah pula. Jangan sampai hari yang ketiga, mereka pun berinisiatif tanya orang-orang tua kawasan tu, kenal tak nenek yang begini. Tanya orang ni, tak kenal, yang ni tak kenal, yang ni tak kenal. Finally, ada yang kenal. Nenek tua juga, perempuan juga. Nenek kenal tak? Seorang nenek begini bawa tongkat. Kata nenek itu bukan manusia tu. Itu adalah jin. Sebab nenek ni pun jin juga. Jin kenal dengan jin. Itu tak pelik, sebab ada dalam hadis yang lain, memang jin bagi tahu sesuatu untuk mengatasi jin. Saya bawa cerita hadis tu dulu, kemudian kita patah balik ke padang pasir tadi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diamanahkan jaga macam baitul mal lah. Hairan, setiap pagi berkurangan, setiap kali berkurangan. Malam yang seterusnya dia nekat nak tahu siapa mencuri. Ceritanya panjang, kita pendekkan. Memang ada. Ambil, dia pun tahan. Rupa-rupanya itu adalah jin. Saya akan bawa kamu jumpa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan dia takut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, kerana kamu dah mencuri. Saya akan ajarkan kamu, jin ni yang pelik ni. Jin ni, saya akan ajarkan kamu amalan. Kalau kamu baca, jin tak datang. Itu yang pelik. Jin mengajar. Rahsia jin itu tak pelik nah. Itu yang nak kaitkan cerita tadi tu. Akhirnya diajar ayatul kursi. Ayatul kursi. Tapi sampai akhirlah jangan dibaca ayatul kursi. Sadaqallahul azim. Itu tak. Kemudian esok hari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah laporkan begini. Nabi katakan, ketahuilah bahawa jin itu pembohong. Sebab itu kalau maaf ya, pergi orang yang bukan spesialis dalam bab perubatan Islam, maaf ya, lalu dikatakan jin ni buat, selalunya tak benar. Selalunya. Kadang-kadang dia sahaja dia sebut nama Ajah Leha untuk berkelahi dengan Ajah Leha je. Walau yang buat dia tu Ajah Minah contoh. Kalau nama terkena, mohon maaf, ni cerita orang tempat lain. Kata Nabi, ketahuilah bahawa jin itu bohong. Tapi yang dihabak malam tadi itu betul. Dihabak malam tadi itu betul. Jadi itu rahsia yang kuat. Tapi sebaiknya kalau kita baca ayatul kursi, biar bersanad, walaupun dalam Al-Quran ya betul, hadis pun betul juga, tidak ada salahnya. Tapi lebih rasa barakah kalau kita bersanad, mendapat sanad. Sebab cara bacanya pun ada caranya tu. Sama juga ayatnya tu, tapi ada kaedah cara membacanya. Sama juga kalau nak menanam pokok, ada baja. Beza kalau orang tabuk terus hitam tu satu paket banding dengan orang yang tahu dia tabuh kat akar tu, dekat perdu, dekat umbi dia buh tang mana? Tepi. Macam mana nak tahu tepi? Saya baru tahu juga ilmu ni minggu lepas tu yang saya nak kongsi ni. Sebab selalu tanam pokok mati, kering bunga. Walau baja bagus-bagus je baja. Mana tak matinya, dicurah macam tu matilah dia. Rupa-rupanya, siapa yang tahu, ini ilmu baru ya. Siapa yang dah tahu, saya orang yang baru tahu ya. Dia menjalar gitu ya.
Dia kata payung daun ke apa, istilah tak tahu. Daun tu, kat mana hujung daun tu, situ sebenarnya akar telah menjalar. Sebab itu baju tu diletak di hujung-hujung sekali, bukan di depan ini. Betulkan saya kalau silap, ya. Sebab yang mengajar saya ini memang pokok-pokok mangga dia semua jadi, tapi pokok bunga saya semua mati. Bukan bidang kita kan. Kembali, itu tak pelik kalau jin mengajar sesuatu amalan untuk menahan jin, menghalang jin, sama macam tadi tu. Kembali makcik tua tadi tu, nenek tua bagi tahu kalau itu jin tu, kalau dia datang, kamu baca ini. Tu yang saya sebut tadi tu, bacaan sebelum tidur tu, pendek je mengaji tapi power. Bismikallahumma tu je. Bismikallahumma, tapi dengan keyakinan, dengan namamu ya Allah itu. Cuma sebelum tidur kita sambung ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku bangun dan aku mati, tidur, gitu. Kalau kamu baca, kamu akan membakarkan jin itu. Akhirnya esok memang betul datang lagi makcik tadi tu. Jadi kawan ni, dia ingat apa yang diajar oleh nenek tua semalam tu. Jadi immediately dia pun baca Bismikallahumma, menggelupok, jin tu menggelupok, dan jin tu tertendang seorang tokoh Arab, saya tak ingat namanya sekarang, dah setahun saya cerita benda ni, Umayyah Ibn Harab kalau tak silap saya, meninggal. Bila dia meninggal, kan mereka dalam pemusafiran, lalu mereka pun meneruskan perjalanan, dibawalah jenazah tadi tu. Jadi jenazah tadi, oleh kerana dia tu mayat, kalau dibawa sekali kan busuk, lalu ia pun ditanam di tempat yang sangat jauh sekali. Lalu mereka pun nak beredar. Ketika beredar itulah mereka mendengar ada dindangan suara. Itu sebenarnya suara jin juga yang melantunkan syair. Syair itu pelik. Bukan ada hantu, tak ada hantu, bukan. Syair itu, jarang orang boleh baca syair itu 3 kali betul. Kalau baca sekali, okey. Kedua, okey. Kali ketiga selalunya salah. Syair itu. Saya ingat lupa, ni dah tahun lebih dah ni. Wa qabru harbin bimakani faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Exactly, betul macam tu. Kalau saya baca 3 kali, mesti silap sekali, walaupun saya tak buat-buat. Saya memang begitu selalunya. Bukan kerana syair itu berhantu, tidak. Dia sebutan itu dekat-dekat. Wa qabru harbin, kubur orang nama harbin itu, bimakanin faqrin, di tempat yang sangat jauh, remote. Walaysa, dan tidak ada, walaysa qurba qabri harbin, dan tidak ada dekat dengan kubur orang nama Harab ini, qabru, satu kubur sekalipun. Wa qabru harbin bimakanin faqrin walaysa qurba qarbin qabru. Baru sekali dah tersilap, bukan buat-buat je. Baik saya tak baca lagi supaya jangan silap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka sangat kalau Masjid Al-Falah ni memang meriah dengan baca Al-Quran. Teruskannya, bagus sekali. Cuma satu saya nak pesan pada Kak Hawa, Kak Salwa, ada seorang kakak juga di Salak Tinggi namanya Kak Hawa. Saya selalu bertukar Hawa dengan Salwa. Ketika saya mengajar di situ, tersebut Kak Salwa. Macam ni juga dia jadi macam ketua kelas kat situ. Saya nak pesan untuk menggandakan pahala lagi di bulan Ramadan. Baca Quran bulan Ramadan ni besar dah pahalanya sebenarnya. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau meriwayatkan hadis yang sangat panjang dalam kitab Fadailul A'mal karangan Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Antara potongan hadis itu
Kelebihan Ramadan, man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya dengan amalan sunat bulan Ramadan, pahalanya satu yang wajib fardu, kan besar tu. Sembahyang sunat kita tu kan tahiyatul masjid, nilainya tu fardu. Kalau fardu isya ataupun luhur lagi, wa man taqarraba fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan dirinya pada Allah dengan satu yang fardu, digandakan 70 fardu. Baca Al-Quran hukumnya sunat, tapi ketika kita membacanya itu di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Satu huruf dibaca di luar Ramadan, pahalanya berapa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Di luar Ramadan, ya, siapa yang baca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, baginya satu kebajikan. Satu kebajikan menyamai 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, saya tak katakan alif lam mim harfun, tak, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tiga ni dapat, Allahumma salli ala Muhammad, tiga ni dapat 30. Tadi Kak Ajah baca berapa banyak tadi tu? Itu di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan lagi berganda, itu baru di Al-Falah. Kalau di Makkah darab berapa tu? 100 ribu. Sekali kita baca suratul Fatihah di Al-Masjidil Haram hari biasa, sama dengan kita baca 100 ribu kali. Ramadan lebih lagi, biar ada rasa cinta dan rindu nak pergi Ramadan ke Tanah Suci, ya. Baik. Syukur sebenarnya, saya pun lupa nak bagi tahu, paling bagus bila masuk Ramadan tu, Maghrib tu syukur masing-masing. Sebab berapa ramai orang meninggal tak sempat Ramadan. Kita Alhamdulillah. Yang kedua, malam yang pertama tu elok baca surah Al-Fatih 3 kali. InsyaAllah rezekinya tak putus sepanjang tahun. Itu ada dalam buku tu, Al-Adab, buku Al-Adab yang kita belajar. Siapa yang rajin buka tu, dapatlah tu. Ni malam yang keberapa dah ni? Tunggu tahun depan. Tu nak buat macam mana? Ada kadang-kadang perkara yang nampak simple, tetapi dirasai keberkatannya itu. Sebab manjadda wajada, siapa yang bersungguh dia dapat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu PKP sempat saya siapkan beberapa buku, Alhamdulillah. Ini 2 antaranya, 66 hadis dengan buku ringkasan fiqh puasa. Siapa ada duit lebih nanti saya syorkan beli 2 buku ni bagi pada ustaz-ustazah. Sebab buku ni beza dengan yang lain. Buku ni lengkap tentang hukum hakam puasa, tapi berdiagram begini. Ini saya dah syarahkan ni minggu lepas di ini, berdiagram senang sekali. Hatta kalau nak tahu macam mana satu Ramadan dengan melihat ru'yah, ya, dengan melihat bulan, dia ada cara kat sini. Saya tak pandai grafik, tapi bila buat jadi juga akhirnya. Masya Allah. Ini buku ni Alhamdulillah, waktu di awal-awal Ramadan ni sudah banyak terjual. Bukan nak jual ni, tidak ni. Saja nak bagi tahu. Dan bukan nak suruh beli pun, tapi tak beli rugi. Sebab benda ni bukan senang. Ini yang kita belajar kitab-kitab Jawi dan Arab yang lama-lama tu, ini conclusion dia. Contoh berapa syarat wajib, nak bagi tengok saja, ya. Bukunya ada kat luar. Yang membatalkan puasa 9. Kalau kita hafaz ini sampai bila-bila. Buku ni diguna ni bukan Ramadan je ni. Kan kita nanti di luar Ramadan pun qada, puasa juga. Isnin Khamis puasa juga. Ini relevant sepanjang bukan tahun, sepanjang umur. Habis benda ni bagi dengan anak, supaya anak dapat manfaat sampai akhir. Saya sudah syarahkan ini 5 hari dalam daurah online dan Alhamdulillah
saya sendiri merasakan sesuatu, dan ilmu tu lebih lekat sebab kita tervisualize, melihat sesuatu yang audio dengan visual. Dia boleh membantu untuk lebih dekat lama, melihat gambar dan mendengar. Kan biasa kalau tradisional kita dengar huraian syekh dan guru kan. Ni dengar dan lihat. Ni yang kata bulan, ni yang kata sahur. Sahur jangan awal sangat. Paling awal sahur tengah malam. Tengah malam tu fleksibel lah. Ada yang pukul 12, ada pukul 12.05. Siapa yang sahur sebelum pukul 12, let's say, itu bukan nama sahur. Itu namanya more. Ataupun sambung sikit lagi tadi tu. Tapi pahala sahur tak dapat. Sebab sahur bermula selepas tengah malam. Itu namanya fadilah. Fadilah, kemuliaan. Tapi belum afdal. Yang afdalnya bila? The last 1/3 of night. 1/3 malam. Baru afdal. Maksudnya pahala tu baru lebih dekat situ. Baru kita tahu. Tapi yang dikatakan malam tu, macam mana dikatakan malam? Malam tu kan ada bagi 2, ada bagi 3 kan? Dalam buku ni ada yang dikatakan malam itu. Jadi carilah sendiri nanti. Buku tu ada kat luar. Mana yang dan kita baca hari ni sampai pukul berapa sampai ke ajah kita? 11.30. Boleh tak apa? 11.30 lebih sikit ke? Bismillahirrahmanirrahim. 12 boleh juga, sebab saya nak kongsikan satu amalan. Semoga rumah tidak dimasuk pencuri. Tapi yang ni saya akan bagi 15 minit sebelum habis nanti, supaya orang yang duduk je dapat, orang yang balik awal tak dapat. Ada ni ada. Saya bagi dengan Kak Ajah dulu lah. Kalau tak simpan dulu Ustaz. Nanti bila dah nak habis dalam 20 minit, nanti baru Kak Ajah distribute dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama hadirin. Muka surat 1, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Saya lajukannya sebab kita tak punya masa yang panjang, hadisnya agak banyak. Paling kurang kita boleh bicara beberapa hadis. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tu saya suka sangat. Masjid ni memang terkenal. Adalah yang buat halaqah-halaqah Al-Quran tu ya. Tapi lebih bagus selepas tadarus Al-Quran, tafaqquh ilmu. Ni di dalam majlis ni tafaqquh ilmu lah namanya ni. Dari segi kelebihannya lebih pada tafaqquh ilmu. Sebab menuntut ilmu itu wajib. Sebab kadang-kadang bila baca Al-Quran ada hukum-hukum yang kita tidak tahu. Dalam majlis ilmu itu kita tahu. Kemudian yang saya nak bagi tahu tadi itu, dalam majlis ilmu diajar untuk menggandakan pahala Al-Quran. Jadi nanti Kak Ajah mengaji bila baca Quran banyak mana pun ayat, tak kisah. Sadaqallahul azim. Jangan cukup situ sahaja. Sambung belakang sikit. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada. Itu rahsia tu. Itu bukan saja-saja dibuat ulama. Itu qiyas sebagai satu analogi kepada amalan zikir. Sayyidatina Juwairiyah berzikir sebelum solat subuh, duduk situ berzikir sampai Nabi balik, approximately 1 jam 45 minit, panjangnya tu. Nabi tanya, ama kunti alal halil lati faraqtuki iyaha, kamu duduk tang ni sejak saya keluar tadi kah? Ya. Buat apa? Berzikir. Lalu kata Nabi, laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat la wuzinas bima qultu mundu al-yawm la wazanathunna. Saya tadi baca 4 kalimah diulang 3 kali. Kalau nak ditimbang yang saya baca tadi tu dengan yang kamu baca 1 jam 45 minit, sama je pahalanya. Yang Nabi baca apa tu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Tak sampai pun 30 saat. Pahalanya tu
sama dengan orang yang berzikir 1 jam 45 minit. Yang tu dapat ketika kita baca Quran ke? Tak kan? Kecuali guru itulah ada ilmu sebegini, boleh di-share-sharekan. Sekarang tuan-tuan kan dah tahu. Jadi nanti bila dah bertadarus ataupun baca Quran, dia ada beza ya, kalau qiraatul Quran atau tilawatul Quran itu lebih pada seorang-seorang. Kalau tadarus dia mesti lebih daripada 2. Tadarasa yatadarasu, tafa'ala yatafa'alu. Dia mesti berdua-dua. Sebab itu orang yang kahwin dipanggil tanakaha yatanakahu. Maksudnya dia kahwin. Mana ada orang kahwin dengan diri sendiri? Dia mesti dengan paling kurang seorang. Muka surat 1, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ingat lagi tak? Tahun lepas saya sebut 3 bulan berkembar. Rajab, Syaban dan Ramadan. Semua mulia. Tapi paling mulia bulan, of course. Dan setiap harinya mulia. Tetapi pada 3 bulan ini, kemuliaan itu, keunggulan itu, fadilat itu, ganjaran itu tertumpu pada 10 hari. Kalau Rajab, 10 yang awal, 1 sampai 10. Sebab itu ada satu malam namanya malam awal bulan Rajab. Itu makbul doa tu, jangan tinggal. Kalau Syaban, 10 pertengahan, 11 sampai 20. That's why ada malam nisfu Syaban. Tahun depan saya akan syarah kenapa kita baca Yasin 3 kali. Ramadan 10 yang akhir, 21 sampai 30 atau 20. Sebab itu ada satu malam, apa namanya? Lailatul Qadar, begitu. Tapi Ramadan memang setiap saat bernilai ibadah, tapi tertumpunya lebih pada 10 yang akhir. Sebab itu Nabi beriktikaf siang dan malam. Sahabat kalau nak cari Nabi bulan Ramadan 10 yang akhir, tak ada di rumah, di masjid lah Nabi. Itulah baru nama iktikaf yang sebenar. Apa dia? Makan, minum, tidur, semua di masjid. 10 yang terakhir itu. Cuma ma la yudraku jullu, la yudraku kullu. Apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sebab itu kita dengan komitmen kerja dan sebagainya, memasak, whatever, beriktikaflah pada waktu malam. Kadang-kadang mengaji malam pun tak boleh. Siang jangan lupa iktikaf. Iktikaf tidak semestinya bawa kelambu situ. Tak, contoh Zuhur pukul 1 lebih. Kita kan dah habis kerja, cepat-cepat pergi ke masjid. As early as 12 kita dah ada dekat situ, iktikaf situ diniatkan. Daripada pukul 12 sampai habis Zuhur nanti, itulah namanya iktikaf paling kurang. Iktikaf juga macam tadi. Maaf ya, saya cerita sedikit tentang diri saya supaya senang. Saya iktikaf tadi di masjid. Sementara masuk kat sini, tak lama, tak sampai pun 10 minit, iktikaf juga. Tapi ada satu cara supaya iktikaf itu besar pahalanya. Saya dah ajar juga ni. Dan dah ulang 6 kali dah kat ajar. Tak tahu ingat lagi ke tak. Boleh buat setiap malam pun. Kalau orang ada ilmu, tengok penting ilmu ni. Walaupun duduk tak sampai 1 jam. Sebab tu guru saya Syekh Nuruddin selalu pesan bertalaqi dengan guru. Guru tu kalau waktu dia belajar, waktu muda sampai dia belajar dengan tua, waktu tuanya, katalah dia belajar dengan 100 orang guru dan telah membaca kitab 100 kitab. Kita belajar dengan dia setengah jam, seumpama belajar dengan 100 guru 100 kitab. Itu memang, tapi guru yang bersungguh lah, guru yang akhirat, ulama akhirat. Ulama kan ada 2, satu ulama hasan baik, yang kedua ulama ulama yang tak baik. Saya cerita apa tadi? Iktikaf. Ni jangan lupa lagi ni, untuk iktikaf itu besar pahalanya, dinadarkan. Cara nadar yang mungkin sudah dekat rumah. Contoh ya, abang ngaji, dia
suspek COVID-19, kita pun bernazar, ya Allah, kalau abang ngaji negatif COVID-19, saya bernazar, kena sebut nazar, perkataan nazar, untuk beriktikaf di masjid cukup. Nazar jangan di spesifik, jangan bernazar di masjid 3 jam setengah, baju kurung warna biru dan jangan, nanti kena bayar kafarah. Ringan-ringan je. Apa dia? Saya bernazar untuk iktikaf di masjid, that's all. Itu je. Tak sebut tadikan berapa jam, tak sebut tadikan mana masjid. Nanti bila masuk masjid, tunaikan nazar itu. Caranya, ya Allah, kan kita biasa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala kan. Dia tukar sedikit. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid manzuran, kena tambah tu. Mim, nun, zal, wara, alif, manzuran. Kalau tak pandai Arab tak apa, guna Melayu je lah. Sahaja, ya Allah, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini seperti yang dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Pahalanya, Masya Allah, besar. Seperti pahala fardu tu. Orang lain dapat pahala sunat, kita dapat pahala fardu. Itu. Katalah tidak ada pun abang ngaji sakit dan kita pun tak ada apa pun, boleh tak bernazar lala ketika nak masuk masjid? Boleh. Sebelum nak masuk masjid tu kan, nazar terus. Ya Allah, aku bernazar selama mana berada dalam masjid ini. Ini namanya niat nazar. Belum niat i'tikaf lagi. Itu baru niat nazar. Masuk masjid, terus niat nazar. Ya Allah, aku beriktikaf dalam masjid ini seperti yang dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Pahalanya tu besar pahalanya. Kalau satu solat fardu, satu rakaatnya itu menyamai 70 rakaat solat sunat. Saya taklah katakan satu i'tikaf fardu tu mengalahkan 70 yang sunat, sebab tidak ada riwayat sebut begitu, tapi yang pasti ia lebih banyak. Hadirin, duduk sama dalam masjid, kaki melangkah sama, belajar sama, mengantuk sama, fahamnya sama, 1 jam sama, tapi nilai duduk tadi tak sama dengan duduk yang biasa. Hadirin, kan ilmu tu. Masya Allah. Bila nak mula kita ni? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni dia ada terus mungkin 100-200 orang, satu buku seorang. Lepas tu di akhirnya dia ada kata Quran. Macam mana? Betul ke cara macam tu? Baik. Betul ke cara macam tu? Betul. Yang tak betulnya tak tadarus. Cuma kalau pengaji tanya dengan saya, apakah orang ataupun individu itu mendapat khatam ataupun tidak? Dia jawab tidak khatam. Sebab dia membaca tu bahagian dia lah, tapi ketika dia mendengar, dia bukan membaca. Dia orang lain yang membaca, dia menyemak kan. Bermakna ada part-part tertentu yang lopong. Jadi kalau guna istilah, adakah orang tadi tu khatam? Tidak. Secara kelompoknya, secara kumpulannya khatam. Bagus, sangat bagus. Jangan kata benda ni tak, Nina. Saya tahu mungkin ada yang bertanya ni sebab saya pernah ditanya juga tahun lepas, siap dengan video lagi. Saya tak mahu tengok muka orang dalam video tu sebenarnya. Kalau saya dapat selalunya, maafnya saya buka cerita sikit ni cerita peribadi sebenarnya. Saya kalau orang tanya dan bawa muka-muka individu ni, saya tak berapa nak gemar. Sebab biar saya tak tahu siapa orang itu. Saya bila dapat video tu, apa yang saya buat, saya akan buka dengar begini je, supaya saya boleh jawab apa yang ditanya. Tapi saya tak mahu tengok muka sebab takut nanti mulalah hati saya tu tak kena yang good je tebal. Mula jangan keruh hati kita, jangan. Saya dengar gitu je. Maaf ni bukan nak kata saya ni baik sangat, tak ya.
Tapi insya-Allah tak jahat, insya-Allah. Saya tengok. Lepas tu saya pun cuba sedaya upaya delete. Selesai, alhamdulillah. Saya punya handset tak berdosa. Jaga-jaga hadirin, jangan simpan benda-benda macam ni. Ada benda sulit saya nak cerita, tapi ini saya sekarang jadi sedikit risau. Kadang-kadang ada orang yang tidak amanah, tak tahulah apa niat, wallahualam. Kita cerita punyalah panjang, ke ajar 1 jam. Yang 3 minit ujung tu dia ambil. Sebab tu saya kalau nak kongsikan amalan-amalan, sekejap lagi saya nak kongsikan amalan ni, saya minta izinnya tolong ditutup yang live saya begini. Demi Allah saya tak takut, demi Allah, tapi saya risau orang nanti akan memfitnah, akan berdusta. Kalau orang itu yang difitnah, didustanya, tidak mengampunkannya sampai akhirat tu. Tambah pula medsos sekarang ini sangat cepat menjalar. Bila dia nak diampunkan Allah? Itu saya takut. Bukan kita takut berbicara, demi Allah. Kita berdakwah ni dah berapa lebih tahun. Umur sekarang ni pun dah berapa? Jangan sebut nah. Yang penting tak sampai 50 lagi. Berdakwah ni ke ajar bukan setahun 2. Tapi itulah zaman sekarang ini. Sedikit ada seorang Habib difitnah. Habib difitnah. Orang yang memfitnah tu rasa bersalah, minta maaf. Habib katakan, saya sedia maafkan, tapi tolong buat 2 benda. 1, datang ke rumah saya dengan penyapu bulu ayam tu. Apa panggil tu Kak Ajar? Rotan bulu ayam. Rotan bulu ayam. Saya ikut istilah Kak Ajar, kalau salah dia yang salah. Mula-mula saya sebut penyapu bulu ayam tadi kan. Bukan. Rotan bulu ayam. Rotan bulu ayam. Bawa ke rumah saya dengan keadaan daripada rumah kamu, cabut satu-satu. Cabut satu-satu. Dia pun buat sebab dia memang nak minta maaf pada Habib yang dia tohmah dan dia fitnah, dia ejek tadi tu. Sebab dosa mengejek, pahala dia dapat kat orang tu. Lagi banyak orang mengejek, satu dunia mengejek, dia dapat free je pahala kat rumah. Cabut, dah sampai di rumah Habib, ana telah lakukan khair. Habib kata, 1 lagi, lakukan, saya maafkan kamu. Kutip balik bulu-bulu ayam tadi. Habib, iya, memang dia insaf betul-betul. Sebab dosa memfitnah itu, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bahaya dosa mengumpat tu, memfitnah itu, slandering, itu lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Kalau membunuh orang tu mati, itu je. Kalau fitnah kan menjala. Selagi ada dekat YouTube tu, sampai hari kiamat orang tu berdosa. Hatta kalau tuan yang difitnah itu mengampunkannya, tapi fitnah tu tersebar sampai hari kiamat, demi Allah. Beb, macam mana nak ambil? Macam mana dia pun pergi, dapatlah berapa banyak je pun. Dah berterbangan angin tadi kan Kak Ajar. Habib kata begini, sebenarnya ana nak bagi hantar pengajaran. Saya dah lama maafkan kamu, tapi fitnah yang kamu taburkan itu seperti bulu ayam tadilah berterbangan kat mana-mana. Kamu nak ambilkan payah. Itu kamu bertanggungjawab di akhirat. Walaupun kamu taubatan nasuha. Sebab dosa itu melibatkan manusia. Kalau dosa melibatkan Allah, hadis Qudusi, satu dunia penuh dengan dosa, Allah katakan, kamu akan datang padaku, ku sambut dengan sebumi penuh pengampunan. Tapi kalau manusia, sampai manusia itu maafkan. Jangan. Kalau dapat benda-benda yang macam tu, insaf, delete terus. Jangan panjang-panjangkan, nanti dapat. Ada istilah sekarang apa? Dosa free sahaja kan? Dosa kering. Kenapa tak basah Kak Ajar? Basah dengan kering kan lebih payah basah. Itu istilah saja kan? Kering maksudnya senang sangat dapat. Kalau basah tu kan? Basah. Muka surat 1 dah 7 kali dah ni.
Dia kalau tak mengajar lama, kan ajar dia begitu, macam-macam nak dia kongsikan. Sekarang saya tak mahu lagi, saya insaf, saya akan terus baca. Ramadan adalah bulan Al-Quran, sebab bulan inilah diturunkan Al-Quran. Apa pengajarannya tu? Ramadan mulia kan? Bertambah mulia sebab diturunkan Al-Quran yang paling mulia. Dan Al-Quran itu mulia kan? Bertambah mulia sebab diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, itu kita nak ambil barakahnya tu. Tambah lagi Al-Quran itu paling mulia alal itlaq. Kitab yang paling mulia Al-Quran. Masjid yang paling mulia Al-Masjidil Haram. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembah yang paling mulia, saya tengok jam nak dengar suara tak bunyi, Baitul Laham. Nah, lembah yang paling mulia Bait Al-Laham. Malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Hari yang paling mulia, bulan yang paling mulia, surah yang paling mulia, betul, kitab yang paling mulia. Jadi malaikat yang paling mulia, malaikat paling mulia, ketua malaikat Jibril. Tempat yang paling mulia, khilaf ya. Ada kata Makkah, ada kata Madinah. Kebanyakan mengatakan Makkah sebab dua-duanya ada kaitan dengan Nabi. Kalau di Makkah tempat Nabi dilahirkan, kan itu asal kepada seluruh kebaikan. Kalau Madinah tempat Nabi diwafatkan, dikebumikan, bukan saja wafat tapi dikebumikan. Jasad Nabi dan Rasul yang paling yakin jasad Nabi Muhammad SAW. Kalau jasad Nabi lain ada lagi khilaf tempatnya itu. Cuba lihat mulianya Al-Quran. Satu, turun pada malam yang mulia, Lailatul Qadar. Bulan yang paling mulia Ramadan, dibawa oleh malaikat paling mulia, maka Jibril. Diturunkan yang the first di tempat paling mulia, Makkah, kepada Nabi yang paling last, kepada umat yang paling mulia, umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma umat ini ada dua, satu ummatul hidayah, satu lagi ummatul dakwah. Kita ni alhamdulillah lah, kita ni orang Islam namanya ummatul hidayah sebab kita dapat hidayah. Adapun yang non-Muslims out there, mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kategorinya ummatul dakwah. Kita kena dakwah. Dakwah pula tak semestinya bawa mikrofon dan berceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari orang Cina tu. Dakwah dengan akhlak, dengan bagi cendol di bulan Ramadan ni, bazar dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Mesti ada hikmah. Yang padanya diturunkan Al-Quran, bertambah kemuliaan. Tidak ada bulan yang 12 bulan Hijriyah, Qamariyah itu, melainkan satu je namanya disebut dalam Al-Quran, bulan Ramadan. Satu fakta. Yang kedua, kekalnya nama Ramadan sekekalnya Al-Quran. Quran akan kekal kan? 6,666 ayat. Sebahagian kata 6,236 ayat. Nah, salah satu ayatnya menceritakan, menyebut jelas tentang Al-Quran. Orang yang hafaz dalam dadanya ada perkataan Ramadan di sini. Kalau seorang, kalau ramai kan ramai Ramadan di sini. Nah, orang yang baca Quran, sebahagian tuan-tuan mungkin sebulan khatam, akan sebulan dah akan berjumpa perkataan Al-Quran. Kalau seminggu, seminggulah. Bermakna selalu disebut. Nah, at-tikrar, pengulangan itu bermakna ahamiyah, pentingnya itu. Tidak ada kitab nama lain disebut dalam Quran kecuali bulan Ramadan. Contoh, di studio Melawati, saya tak pernah pergi situ. Berapa boleh kapasiti orang kat situ? Berapa ribu? 40,000, 80,000. Kak Ajah tengok bola kan? Tahu Kak Ajah ya?
Baiklah, 80,000 ada seorang penceramah international berceramah di situ. Dalam 1 jam ceramah tu kan, tiba-tiba dia sebut, sebelum saya datang tadi ke sini, saya berjumpa dengan Tuan Haji Jol. Itu yang dia sebut. Agak-agak siapa yang terkejut dalam ramai-ramai 80,000 orang tadi? Saya. That is my father's name. Why it has to do with my father's name? Why not others? Mesti saya hairan kan? Saya pun tadi dah mengantuk dah sebenarnya. Contoh, Haji Jol. Haji Jol, setahun dah tak jumpa ni PKP. Kemudian dia cerita lagi. Haji Jol tu orang yang sangat baik. Saya jaga. Saya dah mula terbayang muka pak saya. Pasal saya tahu memang pak saya nak membesarkan kami walaupun nelayan saja. 8 orang semua jadi manusia. Sungguhlah manusia. Maksud saya baiklah, maksudnya jadi orang yang baik semuanya. Hadirin, yang tadi saya dah nak mengantuk tadi tu, ter apa? Daripada mengantuk tu lah. Apa? Ada istilahnya tu. Kalau terjaga daripada tidur kan. Itu saja dah 2 minit. Terapa Kak Jah kita panggil? Tersentak. Saya pun tersentak. Tak tidur tadi kan? Dia pun cerita lagi, Haji Jol ni seorang yang baik. Saya dah mula terbayang wajah saya. Dia pun cerita lagi, Haji Jol tu, ya Allah, kuat bersedekah tu. Saya dah mula terbayang muka ayah saya. Dan terbayang dengan kerut-kerut di dahinya, rongak giginya, dan tua dah 80 tahun. Dan saya dah terbayang keletihan wajah seorang ayah yang membesarkan 8 orang anak dengan pekerjaan yang biasa. Sikit lagi kalau disebut tentang ayah saya, tak mustahil saya menangis. Tak mustahil saya menangis. Kenapa? Haji Jol yang disebut itu, walaupun disebut biasa, tapi bagi saya kalimah ini kalimah yang ada roh, kalimah yang ada makna. Sebab saya tahu berapa tahun diasuh oleh ayah, disekolahkan, diuniversitikan, sampai sekarang pun diajar. Saya tahu pengorbanan. Haji Jol bagi saya perkataan yang ada roh. Tapi bagi tuan-tuan mungkin waktu itulah sedap tidur. Sebab Haji Jol nothing. Boleh hadirin? Begitu. Bila Ramadan kita tahu kelebihannya tu, kita akan ya, oh Masya Allah, ini bukan kalimah biasa, tapi bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada sekalian manusia? Manusia termasuk orang Islam dan orang bukan Islam, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, menjelaskan lagi ayat-ayat yang mungkin tak jelas, dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Itu asasnya. Tetapi ada tetapi. Apakah dengan hanya membaca Al-Quran, reciting the verse, reading the translation, knowing the exegesis or the interpretation, is that enough? Tak. Sebab itu al-ulama warathatul anbiya. Mesti kembali ulama juga. Benar, Al-Quran itu benar, hadis itu benar, kembali pada Quran dan Sunnah sangat kita sokong. Tapi apakah kamu mampu ketika membacanya itu dan memahami seperti muradnya, seperti makna yang dikenakinya? Kalau tidak selesai lagi bahasa Arabnya dengan huwa huma hum ya huma hunna, anta dengan ana pun keliru. Saya dah cerita dulu kan sini. Kena cerita lagi. Dah cerita dahulu kan. Saya ingat aja 11 kali dah saya cerita kat sini. Ana dengan anta. Itu paling basic kan dalam bahasa Arab. Ana tu apa? Anta. Saya dengan kawan. Waktu saya belajar, kami sama grade UIA, saya masih mengajar di UIA. Dia di-attach di satu negeri. Jangan sebut, takut dia live tengok ni nanti. Setelah hampir 11 tahun lebih kurang tak jumpa, satu hari dia cuti dan dia orang Semenanjung, orang PJ. Makan di kedai Tom Yum. Jumpa-jumpa, saya tengok dia macam excited nak praktik bahasa Arab dia.
Sebab dia dulu pun ambil kursus saya juga, Islamic Reveal Knowledge. Semua belajar dalam bahasa Arab. Dia pun tanya saya, Syekh, ana apa khabar? Dia tanya saya dengan tak rasa bersalahnya pun. Dia kata, Syekh, ana apa khabar? Saya pun, ana apa khabar? Ana tu kan saya kan? Dia seolah-olah dia tanya, Syekh, saya apa khabar? Manalah saya tahu. Pasal itu dia. Saya mengharapkan supaya dia menukarkan ana tu jadi anta. Betul dia tukar. Tapi dia guna ayat anta sihat pula dah. Macam mana dia tahu saya sihat walaupun 11 tahun tak jumpa? Itu the matter of what? Bertukar sikit je pun. Patutnya tadi, Syekh, anta apa? Khabar ana sihat. Ini dia terbalik. Syekh, ana apa khabar? Anta sihat. Itu kan itu kan ajar 6 tahun belajar bahasa Arab itu pun bertukar. Belum lagi daraba yatribu darban wa matarban fa wa daribun wa dzaka matrubun yudrib la tadrib matarban matrubun yatrabun. Artinya begini, betul Quran dan hadis itu tidak ada salahnya. Tapi kita yang tak cukup alat ni dan tak cukup mahir ilmu bahasa Arabnya, tafsirnya, usul fiqhnya, nasikh, mansukh, mutlaq, muqayyad, mufassal, mujmal, itu semua dipelajari untuk sebagai alat memahami ayat Al-Quran. Jadi tak mau kita mesti kembali pada ulama. Dan ulama itu bukan sebarang. Sebab ulama yang belajar tentang fiqh belum tentu dia tahu tentang Al-Quran. Yang belajar tentang Al-Quran belum tentu dia tahu tentang hadis. Begitulah ulama itu ada pengkelasan dia. Baik. Mari kita lihat muka surat 2, bulan yang barakah. Dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dikurniakan Lailatul Qadar. Doa yang saya baca tadi itu doa mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Ya Allah, rezekikanlah kami malam Lailatul Qadar fi hadhihi sanah, pada tahun ini, wa fi kulli sanah, dan setiap tahun. Semulanya Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sana. Oh, maaf saya lupa saya tadi Abang Haji. Mungkin ada nak ditanya tadi, lupa saya. Tentang Al-Quran tadi. Lupa juga dah Abang Haji. Ingat Abang Haji, ingat balik. Oh, Masya Allah. Yang tadi Ustaz kata seorang baca, seorang dengar. Saya. Tapi kalau dua baca, macam mana? Siapa yang nak dengar? Dan ada kumpulan tadarus. Ya. Tidak ada yang mendengar, tapi semua yang membaca. Saya tanya muka surat seorang. Baik. Akhirnya nanti dia buat majlis khatam. Oh, khatam. Begitu khatam mengaji. Tapi itu tak nama tadarus. Tadarus begini, seorang baca, seorang semak, seorang A baca, B semak, B baca semula, A baca, B semak, B baca, A semak, baru nama tadarus. Kalau baca macam tadi itu tak nama tadarus, itu namanya qiraah ataupun tilawah. Dua-dua bagus. Ustaz, Ya. saya nak tahu. Adakah itu boleh kita katakan khatam? Sebab saya baca kelompok di surat. Bahawa satu juzuk, 30 orang ni baca satu juzuk seorang. Baik. Lepas tu dah habis sejuzuk, sama habis satu juzuk 30 juzuk lah. Baik. 30 orang. Adakah itu khatam Quran? Baik. Itu khatam Al-Quran juga namanya, tapi berkumpulan. Tapi untuk individu tak khatam lah Kak Jah, sebab kita kan hanya membaca satu juzuk. Tetapi khatam tak, ya khatam, tapi khatam berkumpulan. Itu lebih bagus daripada tak baca terus. Nah, sebab saya begini, saya insaf dengan soalan tahun lepas tu. Maaf ya, ada orang kata ini Nabi tak buat. Adalah lagi tak mahu saya, ni bulan Ramadan, jangan kata ke orang. Ya Allah, daripada kita tak baca, elok. Hatta kalau online sekalipun, saya baca satu juzuk, kawan di Mesir satu juzuk,
di Yaman 1 juzuk, di Amerika 1 juzuk, di Kuching jangan lupa 1 juzuk. Rather than nothing. Tidak, jangan diremehkan dan jangan dikecil-kecilkan. Memang dari segi kesempurnaan itu tak khatam lah dari segi individu, tapi paling kurang khatam dari segi Masya Allah, kan itu satu kebaikan. Duduk sama-sama tu pun dah kebaikan. Lihat 4 perkara ibadah, bukan hadis tapi athar. Lihat saja dapat ibadah. Lihat Al-Quran, wajah mak, Kaabah dan langit. Sebab semua nanti reflecting kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat Al-Quran, Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menurunkan? Allah, daripada Allah. Allah juga. Muka ibu, saya pun hairan kenapa tak bapa ya? Muka ibu sebab betul lah yang melahirkan kita adalah ibu. So, you are created by the Creator, none other than Allah. Allah juga. Lihat Kaabah, solat kan? Kita solat beribadah pada siapa? Allah. Langit yang sebesar itu tak bertiang pun tak jatuh. Kemahakuasaan siapa ni? 4 ini lihat saja dapat pahala. Belum lagi baca ramai-ramai macam tadi tu. Nah, begitu pengaji ya? Nak kata khatam individually tidak. Tapi paling kurang lah kita khatam 1 juzuk paling kurang. Nah, tahun tu 1 juzuk kita khatam. Alhamdulillah daripada tak ada. Cuma saya pesanlah, Qul Huwallahu Ahad 3 kali janganlah tak baca. Sebab sekali baca 1/3 Al-Quran. Kalau 3 kali seumpama membaca, paling kurang, jangan sahaja, paling kurang. Lagi banyak lagi bagus. Kalau orang yang dah diuji Allah, mungkin dia kena, maaf ya, benda-benda yang halus-halus ni dah baca 200 kali setiap hari. Qul Huwallahu Ahad. Mungkin dia diuji Allah dengan makhluk halus, sihir ke, santau ke. Usaha ya. Berapa? 200 kali Qul Huwallahu Ahad daripada subuh sehingga sebelum subuh esok. Gradually tak apa, tak semestinya. Jangan dipaksa. Mungkin, tapi sekarang waktu saya mengajar jangan baca dulu. Walaupun pakai mask saya tak nampak. Ni satu amalan bagus, terus amal, jangan dulu. Nanti lepas kuliah nanti saya pernah amalkan tu, kita ijazahkan ya. Kami dapat ijazah tu daripada Syekh Nuruddin, malah daripada hadis tu, walaupun tak kuat. 200 kali Qul Huwallahu Ahad, dibaca ayat, jangan baca surah. Qul Huwallahu, Qul, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat 15 minit lagi boleh tak? Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sunat ya, bila kita sebut radhiyallahu taala anhu, kita sunat radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunat sallallahu alaihi wasallam ataupun sallu alaihi, qad jaa, bersabda, qad jaakum Ramadan, sesungguhnya Ramadan telah datang pada kamu. Syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Dia ada beza ya. Barakah dengan mubarak berbeza. Kalau barakah tu maksudnya ziyadatul khair, pertambahan kebaikan. Walaupun sedikit tetapi dia kebaikan dia berterusan. Contoh, air mata air. Walaupun slow keluar tapi finally dia akan memenuhi perigi. Air itu sedap, air itu jernih, tidak hanyir, tidak hitam, bukan racun. Itu namanya berkat. Maksudnya dirinya sendiri itu berkat. Kalau mubarak, memberi keberkatan pada orang lain, memberi kebaikan orang lain, kita pun boleh minum, binatang boleh minum, tumbuh-tumbuhan boleh disirami dengan air itu, malah pakaian boleh kita basuh. Itu maksudnya mubarak. Sebab itu kita sebut Ramadan barakah ke Ramadan mubarak? Mubarak, sebab bukan hanya dirinya itu berkat tetapi memberkati. Boleh, dia sama dengan salih dengan islah. Ada satu surau suka sangat saya di Shah Alam tu, ada nama surau Islah. Saya bila dijemput ceramah waktu pagi tu, ingat lagi 3-4 tahun lepas, saya pun tak ada tajuk. Saya tanya apa tajuk? Tak ada tajuk. Saya pun tanya, surau ni nama apa?
islah. Cerita bab islah lah kita pun. Saya guna cara guru saya, Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin, kalau tuan-tuan puan-puan jemput beliau ceramah, bagi tajuk ya. Kalau tak bagi tajuk, selalunya selalu dia akan tanya, masjid ni nama apa? Masjid ni namanya Sayyidina Uthman Ibn Affan. 1 jam tu cerita Sayyidina Uthman lah tu. Saya pun hairan macam mana tu. Bukan baca pun, tak ada preparation pun. Waktu pergi tanya tu pun on the spot, jawapan pun on the spot. Macam surau tempat saya tu sekarang, beliau pernah tanya waktu mula ceramah, surau ni nama apa? Surah Sahabah. Ya Allah, Kak Salwa, beliau syarah tentang sahabah, kita pun Allah, itulah dia kita. Sebab tu yang nama berkat tadi. Berkat tu kadang-kadang kita tak belajar pun, kita tak membaca pun, tapi kita belajar 30 tahun dulu tu dia main sebiji. Maaf ya, maaf. Sebab itu kadang-kadang beliau marah juga kalau adab tidak dijaga dalam adab. Kenapa Kak Aja? Terputus tadi tu. Kurniaan Allah tadi terputus. Sebab tu jangan pelik ya beliau. Dan kita, seingat saya lah Kak Salwa, selama belasan tahun ikut beliau ni, beliau lah orang yang pertama, bukan pertama juga, tapi yang mengajar duha di masjid kita dulu kan, yang the first mengajar kita tentang handphone. Ingat tak? Maksudnya handphone, kalau beliau mengaji, maaf, bukan cerita abang ngaji jadi tidak ya, bukan. Ini tercerita. Jadi sampai sekarang kita jadi, dulu kalau punya handphone kita biasa je kan. Ni kalau sekarang kita pun berjaga-jaga dan kita tutup handphone. Kadang-kadang kita sendiri buka handphone. Termasuk yang bercakap ni, ada sekali itu tengah-tengah saya ni, ya Allah, berbunyi telefon. Saya pun cari siapa punya, saya sendiri. Khilaf kan, manusia kan khilaf. Baru ni Syekh Nuruddin sebut begini, tak apa, itu cerita kemudian, takut panjang lagi. Ini pun dah nak habis. Kita dah nak bersedia, izinkan 10 minit lagi ke 5 minit lagi untuk Kak Aja Salwa. Boleh bagi dah Kak Aja? Boleh bagi. Sambil-sambil tu saya habiskan hadis ni dulu. Syekh lepas ni nak minta idin ni. Tak apa, ni teruskan dulu lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa ke atas kamu dalamnya. Dalam Ramadan tu wajib. Tu nak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, ini ada satu permintaan ni, dan permintaan penting juga. Mari kita tunaikan. Mohon didoakan ke atas satu Hasan atau Hamdan bin Ghulam yang dirawat di ICU. Yang satu ni saya ternampak tadi tu, Siti Hawa binti Yusuf yang sedang nazak di PPUM. Kita sejenak baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah bantu dan Allah bagi yang terbaik. Ketika menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tolong khusus ya, tolong khususkan Hasan ataupun Hamdan bin Ghulam dan Siti Hawa. Satu je, ya Allah bantulah mereka. Begitu. Ya Allah bagilah terbaik untuk mereka. Ketika menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekejap masukkan niat tadi. Dan niat kita juga apapun, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin, ini Nabi ajar tak ni? Sahabat ajar tak? Tabi'in ajar tak? Boleh tak kita buat? Itu senang kalau kita beragama. Selama mana tidak ada dalil yang mengharamkan, silakan sahaja. Walaupun tidak ada dalil khusus yang menyuruh, tidak ada juga dalil khusus yang melarang. Dia termasuk di dalam dalil-dalil yang umum. Begitu senang kita beragama ni, senang. Ini nak kena cari dalil begini-begini,
Tak jumpa. Tapi apakah saya baca dan tuan-tuan baca tadi berdosa, masuk neraka? Tak mahu kita kan. Be wise hadirin. Bukan hadirin ni, hadirin kat luar. That is very simple. Very simple. Buat perkara yang baik masuk neraka. How can? Tak habis lagi kita pun. Dah habis semua sudah. Saya habiskan ini, kita baca 5 minit ya. Maksudnya kita baca yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, yang penting kita habiskan dulu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam dibuka pintu-pintu syurga untuk memuliakan bulan ini. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka jahim. Setiap kali kita dengar perkataan syurga, doa terus, Allahumma ja'alni minhum. Itu doa dia. Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan saya di kalangan mereka yang masuk syurga lah. Setiap kali kita across dengan perkataan neraka, doa terus. Wa na'udzubillahi min dzalik. Boleh juga guna bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, jauhkan kami daripada nya. Nya tu apa? Sebab itu lepas solat jangan tinggal 3 kali. Allahumma ajurni minan nar. Allahumma ajurni minan nar. Allahumma ajurni. Dalam kitab Matan Ibn Abi Jamrah yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Abi Jamrah, ada hadis panjang tentang neraka ni. Neraka mengadu pada Allah, si fulan setiap kali lepas solat membaca Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku daripada neraka. Neraka berdoa, Allahumma ajirhu minni. Ya Allah, jauhkan dia daripadaku. Allah. Kalau kita berdoa, belum tentu makbul. Tapi insya-Allah makbul. Sebab hati kita kan ingat bazar Ramadan. Selipar baru. Kurma. Innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbi ghafilin. Nabi sebut Allah tak terima doa daripada orang yang hatinya ghaflah. Nah, neraka berdosa tak? Makhluk tak? Makhluk kalau dia berdoa, insya-Allah makbul. Jangan lupa. Kecuali subuh dengan maghrib. Jangan baca 3. Baca berapa? Alhamdulillah. 7. Baca 7 ya. Kenapa 7? Sebab pintu neraka ada 7. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Wa tughallu fihi syayatin. Dan belenggu syaitan-syaitan. Boleh buat nota kat situ, syaitan-syaitan yang ganas-ganas. Adapun yang ringan-ringan, yang kecil-kecil, yang rendah-rendah, berkeliaran lagi. Sebab itu ada juga orang yang buat dosa, maksiat pada ketika Ramadan. Satu lagi, kerana nafsunya sudah terdidik dengan perkara yang tidak elok. Sebab nafsunya masih lagi nafsu yang rendah. 2. Ammarah dengan lawamah. Kalau masuk mulhamah, kalau masuk mutmainnah, lagilah. Macam mana nak tahu? Sikit. Ammarah, kalau dia buat dosa, tak terasa dosa. Malah kadang-kadang bangga pula dengan dosa. Itu ammarah. Tapi kalau lawamah, dia naik bagus sikit. Dia buat dosa dan dia realize, dia repent to Allah. Dia kembali pada Allah. Tapi ketika dosa tu lambai dia balik, buat lagi. Contoh, dia mengumpat orang. Lepas tu, astaghfirullahalazim. Kenapalah anda mengumpat orang? Bukankah nanti ganjaranku dia bagi pada orang lain? Astaghfirullah. Dia pun solat. Ya Allah, ampunkan dosaku. Bagus. Tapi tak lama, sejam je. Lepas sejam, you know balik. Maaf. Itu namanya nafsu lawa. Maksudnya dia realize dan dia laumah. Laumah maksudnya dia kutuk diri dia, bertaubat, dipanggil balik, pandailah mengumpat tu, panggil balik, tercebur lagi, tak strong enough. Tapi beza dengan yang ketiga tu, mulhamah. Mulhamah sama. Dia buat dosa, beristighfar pada Allah dan maintain bagus, datang melambai balik yang kata mengumpat tu. Mainlah. Dia pun tengok. Tapi gitu je. Gitu je. Dia tak layan. Itu maksudnya mulhamah. Kalau mutmainnah, tak ada apa dah. Dia tengok, tak ada apa. Kalau tadi itu dia macam kenangan-kenangan. Tapi dia tak layan. Itu mulhamah. Baik.
fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ni maghrib sampai subuh, apa pun yang kita lakukan pahalanya 1000 bulan, walaupun bukan berbentuk solat. Contoh, mak ajah, kak ajah serve suami, anak-anak ketika buka puasa ni, kita pun ambil teko dan tuang air dalam cawan. Pahala tuang air dalam cawan tu 1000 bulan. Untuk satu cawan, tuanglah banyak-banyak cawan. Sungguh. Itu baru teh. Belum lagi pisang. Kau buka pisang, pahala satu kulit tu 1000. Itu belum lagi cendoy. Tak habis cerita kita. Saya nak bagi tahu, itu baru benda kecil. Belum lagi solat maghribnya, isyaknya. Realize ataupun tak realize, malam tu Lailatul Qadar. Nampak tanda-tanda ataupun tak, tetap dapat. Sebenarnya kita dapat. Kita nampak tapi dapat, insya-Allah. Tapi bezanya, orang yang tahu tanda dan bersungguh sudah pasti lebih lagi. Analogi mudah. Siapa yang datang kuliah hari ini ke Salwa akan bagi setiap orang 100 orang. Rugi tak siapa yang tak datang? Rugi. Tapi Kak Hawa, Kak Salwa pandai. Siapa yang datang the first 10 orang dapat 300. Yang dapat 100 tadi rasa rugi tak? Rugi. Walhal dia dapat tak 100, sebab incomparable dengan yang 300, lebih lagi 300. Itu je bezanya. InsyaAllah kita dapat Lailatul Qadar sepanjang tahun, insyaAllah. Tapi banyak tak banyak tu je. Kalau orang dah tahu tanda dan mengaji kitab dan sebagainya, daripada maghrib di pulun pertama, tiba-tiba esok pagi, inna syamsa sabihataha laisa laha syu'a, pagi esok pukul 8, 9 tu matahari yang biasanya terik macam tak ada apa pun. Itu tanda yang paling tepat. Tapi dapat tanda ni, malam ni I nak pulun buat amal, dah lepas. Itu tanda paginya. Malam tu Lailatul, bukan tanda pagi tu, malam tu Lailatul tahun depan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang daripada kebaikan, maka dia memang terhalang. Kenapa? Bulan Ramadan dibelenggu syaitan yang kuat-kuat dan orang banyak berbuat amal, some sort of motivation pun tak berbuat amal juga. Bulan lain lagi dah throw, ya. Baik, setakat ni dulu untuk kita live. 5 minit kita akan kongsikan amalan ini. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.